Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala kesalahan, kesilapan kita. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya dan untuk kita mengambil faedah dan manfaat daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Insya-Allah taala kita akan lihat kepada surah An-Nisa mula daripada ayat yang ke-40 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari falan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa di antara surah yang banyak memperkatakan tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi ini ayat 145. Kalau tuan-tuan nak lihat kepada sifat-sifat munafik ni daripada ayat yang ke-138. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban aliman. Baca daripada 138 sampai ayat terakhir. Tapi kita nak ambil yang part yang last sekali. Sini tuan-tuan boleh baca terjemahan dan boleh lihat kitab tafsir daripada ayat yang 130 lebih itu sampai yang terakhir sekali, sifat-sifat orang munafik. Sebagai peringatan bagi kita tuan-tuan, kerana manusia ni terbagi kepada tiga. Satu yang beriman, kedua yang kafir, dan di tengah-tengah dia ni adalah munafik. Munafik ni macam musuh dalam selimut lah. Macam orang yang menyembunyikan kekufuran dia tapi menzahirkan keislaman dia. Keimanan dia. Dia zahirkan keislaman dia tapi dia menyembunyikan kekufuran dia. Itu orang munafik. Allah Subhanahu wa taala, selepas Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ciri-ciri orang munafik ni, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, ingatkan kita tentang buruknya nasib orang munafik ni, tempat mereka ni. Tempat mereka nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik ini fid darkil asfali minan nar. Ditempatkan di tingkat darkil. Darkilnya tingkatan lah. Tingkatan. Kalau syurga darajah. Tapi kalau neraka darakah. Dia makin menurun, makin turun dia punya tingkatan dia. Kalau syurga makin naik tingkatan dia, tapi neraka ni makin turun tingkatan dia. Jadi orang munafik ni ditempatkan mana? Fiddarkil asfali, pada tingkatan yang terbawah sekali daripada lapisan-lapisan neraka. Jadi kita dapat faham bahawa neraka ni ada berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Yang paling atas sekali adalah orang Islam juga. Kalau nak cakap nama je lah. Kalau nama Islam, yang paling atas sekali orang Islam, yang paling bawah sekali adalah orang Islam juga. Dua-dua orang Islam. Atas sekali orang Islam. Orang Islam yang mana satu atas? Yang melakukan dosa-dosa besar. Orang Islam ahlu maksiat lah. Tapi masih Islam lagi, tapi tak kufur, tak keluar daripada landasan Islam, masih lagi beragama Islam. Mereka di atas. Kita mohon kepada Allah, naudzubillah, kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Walaupun di atas tu tuan-tuan, walaupun di atas
Siksaan yang paling ringan sekali mereka terima pun tapi adalah maut juga, siksaan mati juga. Kita dengar cerita tentang bagaimana siksaan paling ringan sekali adalah orang yang duduk di atas dua batu, lalu batu itu dipanaskan sehingga kepala dia mendidih. Kalau kepala mendidih ni, kalau boil lah, mendidih dia punya kepala ni, mana ada peluang hidup. Kalau di dunia, kalau kepala mendidih, mati punya. Jadi siksaan dia siksaan yang maut juga. Bukan nama teratas ni tak kena seksa. Yang paling atas pun diseksa juga. Dan siksaan dia tu, yang orang yang kena siksaan tu, dia rasa dia kena siksaan yang paling teruk sekali. Padahal itu adalah, kata Rasulullah SAW, itu adalah siksaan yang paling ringan sekali. Tapi dia rasa dia kena siksaan yang paling teruk sekali. Tak ada orang yang lagi teruk daripada dia. Itu orang apa? Itu tingkatan atas sekali, teratas sekali. Yang teratas sekali rasa, bila dia diseksa, rasa bahawa tak ada orang yang kena siksaan lagi teruk, apalagi yang paling bawah sekali. Jadi ini dua-dua tempat ni, na'udzubillah, kita beresiko lah. Kita cakap kan, kita ada resiko boleh terkena. Kalau seorang itu masuk dalam neraka tu, sama ada dia paling atas atau paling bawah sekali, dia tak tahu juga. Pasal orang Islam ni paling atas, yang paling bawah orang Islam juga. Nama Islam juga. Orang Islam yang tadi orang Islam, luaran dan dalaman lah. Luaran di Islam, dalaman di Islam. Yang paling bawah sekali, dia punya luaran aja Islam, dalaman dia bukan Islam, dalaman dia kafir, kufur. Dalaman dia kufur. Itu orang munafik. Ini munafik yang kita kata munafik yang first class punya lah, yang keluar daripada Islam. Kita baca tuan-tuan, dalam ayat yang di atas tu, sebelum ayat-ayat sebelum ni semua sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Banyak sekali. Allah SWT dah cukuplah bagi peringatan kepada kita sifat-sifat orang munafik tu. Sekarang ni Allah SWT ceritakan tentang nasib mereka. Itu mereka di tingkatan yang terbawah sekali dalam neraka. Fidarkil asfali. Kalau dah paling bawah sekali, di atas mereka adalah orang-orang kafir. Bayangkan, di atas mereka adalah orang-orang kafir. Orang yang dalaman kufur, luaran pun kufur. Yang ini dalaman kufur, luaran Islam paling bawah sekali. Pasal di antara ciri-ciri orang munafik ni, dia nak menipu orang Islam, menipu masyarakat Islam, dan dia nak menipu Allah, menipu Rasul yang dia ni Islam. Padahal dia bukan Islam. Jadi di antara ciri mereka ni, mereka nak memperdayakan Allah dan Rasulnya, dan dia nak memperdayakan orang-orang beriman dengan sikap mereka ni. Jadi balasan mereka ni lagi teruk daripada orang kafir. Dan kita diberitahu mereka ni di tingkatan paling bawah. Kalau ada tingkatan atas sekali kita rasakan siksaan dia dah teruk, apa lagi yang paling bawah lagi. Siksaan bagi mereka ni memang kita basement lah, di kerak-kerak neraka lah, di paling dalam sekali. Walan tajidalahum nasira, dan engkau tidak akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Tak ada orang pun yang akan menolong mereka. Yang atas tu boleh tahan lagi lah. Boleh tahan lagi. Ahlul kabair, kita cakap orang Islam yang melakukan maksiat, dosa-dosa besar ni, ada syafaat juga. Ada syafaat daripada Rasulullah SAW. Yang munafik ni langsung tak ada syafaat Rasulullah SAW. Langsung tak ada syafaat Rasulullah SAW. Jadi kita kena serius sikit tuan-tuan, tengok ciri-ciri ada tak dalam kita ciri-ciri munafik ni. Bagaimana nak hilangkan? Bagaimana nak hilangkan penyakit nifak ni kalau ada dalam diri seorang? Ayat seterusnya kata ulama, dia dapat keluarkan seorang itu daripada penyakit munafik. Itu kita nak bincangkan pada pagi ni. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat.
daripada perbuatan munafik. Daripada penyakit munafik ni dia bertaubat. Dia tak teruskan kemunafikan dia. Dia mesti bertaubat dulu. Dia bertaubat, dia sedar. Jadi macam mana orang ni nak bertaubat daripada penyakit munafik kalau dia tak tahu dia telah melakukan nifaq, dia telah melakukan munafik. Mesti dia tahu dulu macam mana kalau contohlah orang ni dia bertaubat dari syirik. Kalau dia tak tahu itu adalah syirik, macam mana dia nak bertaubat? Jadi ini perlu ilmu, tuan-tuan. Bila seorang itu bertaubat, bila dia sedar apa yang dia lakukan itu adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, apa saja penyakit-penyakit besar lah kita cakap dalam akidah ni, terutama dalam akidah ni. Jadi bila dia tahu aja, ini adalah sifat orang munafik, baru dia bertaubat. Bila dia taubat ni, dia ada syarat-syarat dia. Satu, dia menyesal. Dan kemudian dia berhenti daripada melakukannya, dan dia berazam untuk tidak ulangi, untuk tidak melakukan dosa tu. Jadi mesti dia nak kenal penyakit munafik ni, baru dia boleh bertaubat. Baru dia kalau dia tak bertaubat, sebab itu orang ni kalau dia tak sedar dan dia cakap ini bukanlah, aku bukan munafik, dia deny lah. Dia tolak. Orang cakap ini penyakit munafik, ini ada perbuatan munafik. Dia kata tak ada. Kalau dia cakap tak ada, tentu saja dia tak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu dia tak nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dia tak sedarlah. Sebab itu dalam Quran, dalam awal surah Al-Baqarah, wala yash'urun wala ya'lamun, Allah katakan orang-orang munafik ni mereka tidak sedar tentang perbuatan mereka. Dia ingat dia buat baik, tuan-tuan. Dia ingat dia buat baik. Apabila dikatakan kepada dia jangan buat kerosakan di atas muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Dia berkata sesungguhnya kami adalah orang yang buat baik. Jadi Allah kata ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itu orang yang buat kerosakan, tetapi mereka tidak menyedari dia. Mereka tak sedar. Dalam ayat yang lain Allah kata wa idza qila lahum amin, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Allah, berimanlah sebagaimana orang-orang beriman, itu para sahabat dah beriman, mereka kata anu'minu kama amana sufaha. Adakah kita nak beriman seperti orang-orang bodoh ni beriman? Orang-orang Islam lain dia panggil bodoh pula. Ala innahum humus sufaha, ketahuilah mereka itu adalah sufaha, mereka itu adalah orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Jadi orang munafik, dua ayat ni dia tak sedar dan dia tidak tahu. Bila dia tak sedar, dia tak tahu, dia tak akan bertaubat. Dia tak akan bertaubat. Bila dia tak tahu itu penyakit. Macam kita lah, kalau kita tak tahu siapa ada penyakit gaut. Contohlah penyakit gaut, makan kacang tak boleh. Dia tak tahu, dia main makan aja lah. Dia main makan, lepas tu sakit, dia komplain pula. Itu kalau dia tak tahu penyakit tu, dia akan terus saja melakukan perkara yang merupakan punca kepada penyakit itu. Jadi itu satu. Tabu, dia tak nak bertaubat. Macam mana orang ni boleh, bila dia jahil tentang penyakit munafik tu, dia tak akan bertaubat. Itu satu. Kedua, wa aslahu, kalau kita nak larikan diri kita daripada penyakit munafik ni, kedua, memperbaiki. Dia akan memperbaiki amalan dia. Tadi yang tabu tu ditinggalkan, kata ulama. Dia tinggalkan penyakit munafik dia. Dia tak mau. Contoh salah satu penyakit munafik adalah ejek orang Islam, ejek amalan dalam Islam, ejek Al-Quran, hinakan bacaan Al-Quran. Contohlah, itu penyakit munafik. Dia dah stop. Dia tak ejek lagi lah orang-orang Islam ni semua. Dia tak memperendah, menghina, mempelekehkan orang-orang Islam ni. Jadi dia stop.
Wa aslahu, kemudian apa? Dia memperbaiki amalan dia. Dia memperbaiki dengan dia beramal. Dia mula beramal. Ataupun kata ulama, dia memperbaiki kesalahan dia, dia memperbaiki dan dia beramal. Dia gantikan amalan buruk dia dengan dia beramal. Mungkin dulu dia hina orang Islam, sekarang ni dia mula beramal dengan orang Islam. Jadi satu, dia tinggalkan amalan buruk dia, kemudian dia memperbaiki diri dia dengan mula untuk beramal. Ketiga, Allah cakap wa'tasamu billah, dan dia i'tisam. I'tisam ni macam orang yang berpegang tu, macam orang yang berpegang teguh pada, cakap ribut kuat kencang, kencang. Kalau dia tak pegang kepada batang pokok tu lah, dia akan dibawa ke laut lah. Contohlah ribut menuju ke pantai ke apa. Kalau dia tak pegang, dia akan dibawa ke laut. Jadi dia pegang kuat-kuat macam itu. Itulah i'tisam tu. Dia pegang betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kembali kepada Allah, dan dia percaya kepada Allah. Dia betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tuan-tuan, jadi dia kembali, diperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciri-ciri orang munafik, dia tak ingat Allah. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dalam ayat yang lain Allah kata mereka tu tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Dia zikir ni dia kurang sangat. Sebab itu zikir yang terbesar tu adalah solat. Zikir yang paling terbesar sekali adalah solat. Orang munafik ni dia main-main. Solat mereka ni, dia solat juga tapi dia main-main. Solat hati dia kosong. Solat dengan hati yang kosong. Itu orang munafik. Solat tapi luaran aja yang solat. Kata ulama tu, kalau kita solat khusyuk betul lah, kita punya luaran tu nampak cantik je, tunduk bawah, rukuk, sujud, cantik je. Tapi hati kosong, itu khusyuknya orang munafik. Khusyuknya orang munafik, luar dia nampak macam khusyuk, tapi dalam kosong. Ini nak kena jaga-jaga tuan-tuan. Dalam dia kosong. Dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak ingat Allah, macam mana nak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak yakin kepada Allah, nak rasa seronok nikmatnya mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Semuanya kosong. Semuanya kosong. Itu bila solat, di antara ciri-ciri dia lambat-lambatkan solat. Dia solat juga tapi lewat-lewatkan solat. Pasal dia tak ada reason. Dia tak ada macam orang yang berpegang teguh kan. Macam kita cakap orang ni yang pegang pokok ni, agak dia ada reason tak berpegang dia paut kepada pokok tu. Ada reason. Kalau aku tak paut kepada pokok ni, aku dah terbang di bawah angin. Jadi dia takut betul-betul. Jadi sepatutnya orang ni dia pegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ciri dia adalah solat lah. Macam mana kita nak tahu orang ni dia rapat dengan Allah, atau dia yakin dengan Allah, iman dia kuat dengan Allah, kepercayaan dia dia betul-betul siqah dengan Allah. Macam mana kita nak tahu? Daripada solat dia lah. Daripada solat. Kalau tak solat, yang peliknya orang Islam sekarang ni, yang lewat solat lewat ini dipanggil munafik. Yang tak solat mukmin. Mana boleh? Tak solat boleh jadi mukmin pula. Boleh jadi muslim pula. Memang confused ya. Memang bingung kalau orang tak solat ni. Yang lewatkan solat dipanggil munafik. Yang main-main dalam solat juga. Ni langsung tak solat. Apa kita nak cakap? Itu Allah. Bukan munafik lagi tu. Kalau ulama cakap, para sahabat cakap kufur terus. Para sahabat, ni kata-kata sahabat, bukan kata saya tuan-tuan. Kami tidak melihat suatu amalan kalau ditinggalkan dengan terang-terang kufur, melainkan meninggalkan solat. Sahabat cakap macam itu.
Bagi sahabat kalau dah tak solat bukan munafik lagi. Terus jadi kafir terus. Bahkan itu merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia akan kafir terus. Cuma mazhab kita dia akan kafir tapi kafir nikmat aja. Tak kafir besar keluar daripada Islam, tapi kufur juga. Tetap kufur juga, bukan munafik lagi. Dah kufur lagi. Kalau tak langsung tak solat. Jadi orang munafik ni dia kosong hati dia dengan Allah Subhanahu. Tak ada cinta. Kata Ibn Abbas, dia kalau solat dia tak rasa sedap. Dia tak rasa, kalau lepas solat dah lega. Kalau kita lepas solat rasa lega, sedapnya. Orang munafik biasa je. Solat pun biasa, tak ada feeling. Tak solat pun tak ada feeling. Tak ada apa. Solat pun dia rasa tak ada apa-apa, tak mengharapkan pahala, tak mengharapkan keridaan Allah, tak ada apa-apa pun. Kalau tak solat pun dia pun tak takut. Dia tak takut azab Allah, tak takut dengan siksaan Allah. Jadi tak ada i'tisam billah. I'tisam ni ini perkara yang kadang diremehkan. Dia tak kuat dia berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita i'tisam, kalau kita nak adalah kita kena memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak tahu hubungan kita dengan Allah? Ini secara pengalaman lah tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu? Dalam solat lah. Senang aja. Dalam solat. Solat kita main-main ke tidak? Solat kita betul-betul ke tidak solat kita? Atau kosong, tak ada roh. Tak ada connection dengan Allah. Badan aja. Just macam action aja daripada anggota tubuh kita turun naik. Tapi dalam kosong. Kalau dalam kosong, confirm lah orang ni dia tak ada i'tisam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kepada solat kita. Apa saja lihat kepada solat kita. Kerana solat kita 5 kali satu hari, 5 kali kita boleh gauge lah. Kita boleh ukur lah macam mana kita punya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan rohani, biasanya hubungan rohani kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, keempat, wa akhlasu dinahum lillah, serta mereka mengikhlaskan din mereka, agama mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ciri orang munafik ni, tadi kan dia solat lambat. Kenapa dia solat juga? Riak, nak tunjuk orang. Orang munafik ni dia tak solat tempat rumah tuan-tuan. Dia tak solat tempat rumah, dia akan solat di masjid juga. Mereka akan solat di masjid juga. Kalau dia di rumah, dia tak perlu solat. Orang tak nampak. Orang tak nampak dia solat. Tapi dia pergi masjid juga, tapi lewat dah. Dia solat juga dengan tujuan apa? Nak tunjuk kepada orang. Mereka ni pun solat juga. Ni riak. Dia tak ikhlas, ujub, apa lagi sum'ah, apa saja penyakit itu, kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita dari penyakit yang lawan kepada ikhlas, tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bila kosong hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang masuk tu semua dunia-dunia, nak puji, nak orang lihat, nak orang suka, kesukaan orang, apa semua masuk dunia. Manusia dengan dunia masuk dalam hati kerana dia kosong, dia tidak mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena hilangkan keridaan manusia, kesukaan manusia, kebendaan apa saja, naklah digantikan dengan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhlasu dinahum lillah, ikhlaskan agama mereka, serta mereka mengerjakan agama secara ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 ni tuan-tuan. 4 ni dapat memperbaiki, dapat menghilangkan penyakit nifak tu dengan kita. 2 ni tuan-tuan, kalau islah ni dia dah memperbaiki amalan dia, dah termasuklah dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah, dia memperbaiki agama dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap sebut satu yang betul, kita ulang balik. Pertama adalah bertaubat kembali kepada Allah. Kemudian dia memperbaiki, itu beramal.
Beramal itu dah termasuklah dia berpegang teguh dengan Allah dan ikhlas kerana Allah. Tak, Allah sebut juga, kata ulama. Allah sebut, nak cakap jangan beramal saja. Tadi nombor 2 wa aslahu tu dia beramal, jangan beramal saja. Tapi dalaman mesti nak ada iktisam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhlas, mesti ada ikhlas. Tadi mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhlas, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjuk penting. Kerana nifaq ni, salah satu ciri nifaq ni adalah riak. Kalau kita ada ciri-ciri suka menunjuk amalan kita kepada orang tu, kita ada penyakit munafik. Kita ada penyakit munafik. Tapi itu dia tak keluarlah, itu bukan munafik yang besar, boleh terkeluar daripada Islam, tak. Tapi ada penyakit munafik, dan itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Itu yang saya cakap, kalau kita tak kena ke bawah sekali, fidar yang tingkatan terbawah, kita boleh beresikolah open, terdedah kepada resiko yang kena tempat atas sekali, iaitu melakukan dosa besar. Bila dia tak ikhlas buat agama kerana Allah SWT, dia boleh dimasukkan kategori yang atas sekali. Faulaika ma'al mu'minin. Kalau mereka dah lakukan empat amalan ni, kata Allah SWT, mereka itulah bersama dengan orang mukmin. Bersama dengan orang mukmin di mana? Di dunia, di alam barzakh, di syurga, di akhirat, akan bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasaufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan orang mukmin ni, last sekali endingnya, mereka akan ditempatkan di dalam syurga. Itu Allah cakap, Allah saufa, nanti di akhirat Allah akan berikan orang mukmin ni pahala yang amat besar sekali. Kata ulama, biasanya pahala yang besar ni adalah syurga. Syurga, di dalam syurga, dan bila hidup di dalam syurga dapat pula keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang kerjakan 4 amalan ini. Ini umum kata ulama. Tak semestinya nak bertaubat daripada penyakit munafik. Taubat daripada apa segala dosa, kena buat 4 ni. Empat prosedur lah, kita cakap proses. 4 proses ni baru Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan orang ini bersama dengan orang beriman. Kemudian ayat yang terakhir, tuan-tuan, kita tengok ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apa faedahnya Allah nak siksa kamu? Ya Allah. Kita tengok di sini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah cipta manusia ni bukan nak azab dia, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala nak beri dia nikmat, nak beri dia kesenangan. Apa faedah Allah nak azab kamu? In syakartum, kalau kamu orang yang bersyukur. Kalau kamu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak azab. Kita kadang ingat bila kita dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah ni banyaklah, duniawi dengan ukhrawi punya nikmat lah. Nikmat duniawi dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan makan, minum, dengan apa sajalah. Itu nikmat duniawi. Dengan ukhrawi pula adalah nikmat beragama. Jadi kadang orang ni dapat dua-dua, tuan-tuan. Dia dapat dua-dua, dan takkan Allah nak azab dia dengan dia punya rumah besar, cakaplah dengan kereta dia mewah, dengan dia punya kekayaan banyak. Takkan Allah nak azab dia kalau dia bersyukur. Dan kita lihat, tuan-tuan, saya secara pribadi, saya pernah lihat, banyak kalilah melihat orang yang sukses dalam dunia mereka, businessman yang sukses, tapi subhanallah, 5 waktu muka dia di masjid. Ini mati millionaire punya orang ni. Tapi di Bandar Baru dah. Tapi tengok dia sentiasa 5 waktu saf pertama dia ada di masjid. Kemudian saya tengok profesor-profesor di universiti ni semua, kita cakap saintis ni semua. Mereka ni dunia mereka dengan research mereka, dengan sumbangan mereka yang besar sekali terhadap kita kejayaan mereka ni. At the same time, mereka lah yang di saf pertama.
Kalau kita kuliah tu, kalau ada di setengah masjid tu tak kurang daripada 20 doctors dengan professors depan, mereka duduk di depan. Sanggup dia duduk. Kalau saya kuliah, saya pun rasa malu, tuan-tuan. Saya pun malu depan kita ni semua profesor-profesor yang hebat-hebat ni semua. Jadi mereka ada dua-dua dapat. Mereka dapat dua-dua. Jadi Allah SWT, kalau seorang itu dia dapat dunia dan akhirat juga, serta dia beriman. Satu dia bersyukur. Kemudian dia beriman. Kemudian dia beriman kepada Allah SWT. Takkan Allah nak azab? Takkan Allah nak azab orang yang dapat nikmat tapi dia bersyukur. Dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah SWT dan dia beriman kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Ini kurniaan Allah SWT. Jangan ingat orang-orang beriman ni mesti sengkit-sengkit, mesti miskin-miskin, mesti ni, tak. Ada yang betul-betul Allah SWT beri kepada mereka dunia ini, tapi mereka tetap masih malahan saya tengok lebih bersyukur daripada orang yang tak diberi dunia. Kalau dulu saya tinggal di satu kampung, Allah dah lupa nama dia, saya sewa 2 tahun, apa nama kampung ni lah, tuan-tuan. Ada satu kampung, tapi saya tak tinggal kampung lah, tapi di kawasan kampung. Kita pergi ke masjid tu, kita ke masjid tiap-tiap subuh lah, pagi subuh tu, kereta semua welfare, apa-apa kereta semua yang pagi. Kira saya datang dengan Proton ni yang paling sengkit sekali lah. Saya pun heran, mana pergi kancil semua? Mana kereta-kereta yang kecil? Yang datang semua kereta-kereta mewah ni pagi ni. Betul, tuan-tuan. Saya perhatikan je pagi tu. Saya tengok, subhanallah, yang datang subuh ni semua kereta-kereta mewah. Mana kereta-kereta yang tak mewah ni? Jadi kadang dah tak dapat dunia, akhirat pun tak dapat. Mereka ni dapat dunia, dapat akhirat. Allahu Akbar. Moga-mogalah tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang dapat dunia. Moga-moga tuan-tuan termasuk orang yang bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat Allah SWT serta beriman kepada Allah SWT. Wa kana Allahu syakiran alima. Dalam Allah beri orang itu dunia dan orang itu bersyukur kepada Allah, Allah balas balik dia punya kesyukuran itu. Dengan apa? Dengan bagi dia lagi balas dia dengan dia syakiran. Jadi Allah ni maha bersyukur. Maha bersyukur tentang orang yang bersyukur. Tengok tuan-tuan, in the first place Allah bagi dia dunia dan dia bersyukur kepada Allah SWT. Allah tambah lagi, Allah bersyukur lagi dengan dia. Bagaimana cara Allah bersyukur? Allah bagi, Allah balas dia punya kesyukuran itu. Allah balas lagi kesyukuran dia. Aliman, dan Allah mengetahui akan hal keadaan semua manusia lah, orang yang bersyukur, orang yang tak bersyukur. Inilah tuan-tuan, sedikit peringatan bagi kita. Pertama, macam mana kita nak elakkan daripada sifat nifaq ni, dan kedua, kita ingatlah bahawa nikmat Allah SWT hendaklah kita menjadi termasuklah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.